Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, pada hari ini, minggu ini kita akan masuk tajuk baharu iaitu unit 3, jauh di mata, dekat di hati. Pada akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini, kamu akan capai atau kamu akan dapat membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk. Dan kamu juga perlu menyiapkan latihan berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk. Itu objektif atau apa yang kita nak capai pada minggu ini. Seperti mana yang kamu telah belajar pada tahun-tahun lepas, kita sebenarnya dah belajar ayat tunggal dan ayat majmuk ini sewaktu kamu darjah 3 pun dah belajar, darjah 4 pun dah belajar, darjah 5 pun kamu dah belajar. Jadi pada hari ini kita nak mantapkan lagi pemahaman kamu, pemahaman kita berkaitan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Apa yang kamu dapat lihat pada skrin gadget kamu sekarang adalah merupakan muka surat 12 buku teks bahasa Melayu kamu. Ini merupakan bahagian muka surat 12. Muka surat 12 buku teks bahasa Melayu kamu. Jadi seperti apa yang saya bagi tahu sebentar tadi, hari ini kamu akan dapat membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Jadi untuk mencapai objektif atau matlamat pembelajaran kita pada minggu ini, apa yang perlu kamu lakukan adalah pilih mana-mana perenggan yang kamu rasa selesa dan sesuai untuk kamu bacakan. Kemudian kamu rakam atau record dan hantar kepada saya melalui aplikasi WhatsApp. Saya ulang lagi sekali. Apa yang perlu kamu lakukan adalah pilih mana-mana perenggan atau mana-mana teks perbualan yang kamu rasa selesa, kamu rasa yakin untuk baca, kamu rakam, baca, rakam, kemudian hantar kepada saya melalui aplikasi WhatsApp. Contoh kalau kamu nak baca perenggan pertama, Jianling, kamu baca saja, baca dan record, rakam. Lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Kehidupan di sini amat berbeza. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Itu contoh. Itu perenggan atau teks perbualan yang pertama lah. Tapi janganlah pula kamu pilih yang ringkas. Jangan pilih yang perenggan 2 tu, yang Jian Hui. Itu satu ayat je. Itu tidak memadai lah. Tak capai lah objektif kita pada minggu ini. Kamu pilih yang panjang-panjang ni. Kamu pilih perenggan atau teks perbualan yang panjang-panjang. Pilih je mana-mana. Baca, record dan hantar kepada saya melalui WhatsApp. Baik. Seperti apa yang telah saya bagi tahu kamu tadi, kita hari ini kita nak belajar tentang ayat tunggal dan ayat majmuk, yang mana
kamu pernah belajar sewaktu kamu tahun 3, 4 dan 5. Jadi hari ini kita refresh balik, kita hangatkan balik. Kita ingat semula apa yang telah kita belajar masa tahun-tahun sebelum ini. Baik. Apa yang kamu dapat tengok pada skrin gadget kamu sekarang adalah nota atau penerangan secara ringkas berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk. Baik, kalau kita tengok. Kita tengok dulu ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Ayat tunggal ni merupakan ayat ataupun ayat tunggal ni ayat yang ada satu subjek, satu predikat. Itulah ayat tunggal. Contoh dapat tengok. Contoh kamu boleh tengok dekat skrin ni. Saya sakit. Saya sakit ni ayat. Saya sakit ni sebenarnya ayat. Tapi ringkas. Ayatnya pendek saja. Dua patah perkataan saja. Saya sakit. Subjek dia saya. Predikat dia sakit. Contoh kedua. Rumah Ali cantik. Rumah Ali cantik. Itu pun ayat. Ayat yang ringkas. Dan yang ketiga. Ahmad tidak pergi ke sekolah hari ini. Subjek dia Ahmad. Predikat dia tidak pergi ke sekolah hari ini. Itu contoh. Ini contoh 3 contoh ayat mudah. Ayat tunggal yang mudah. Baik, kita tengok pula maksud atau penerangan berkaitan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Kata hubung. Kamu ingat balik apa yang kamu telah belajar sebelum ini. Banyak kali saya ulang dalam kelas. Ayat majmuk ini ayat yang mempunyai kata hubung. Salah satu cara ataupun salah satu kaedah untuk kita tahu, untuk kita bezakan antara ayat tunggal dan ayat majmuk adalah dengan cari kata hubung. Kenal pasti kata hubung dalam ayat tersebut. Kalau ada kata hubung dalam ayat tersebut, maka ayat itu ayat majmuk. Selalu saya ulang dalam kelas. Sebenarnya benda ni kita dah belajar. Cuma nak ingatkan balik sahaja. Nak ingatkan balik semula apa yang kita telah belajar sebelum-sebelum ini. Jadi kamu tengoklah contoh. Contoh. Ni saya kena tutup kejap kamera ni. Baru nampak nota ni. Mana nak tutup? Okey, baik. Tengok contoh ayat majmuk. Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Sebenarnya ayat ini ayat tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Ini keterangan. Ini dia punya bila dipecahkan, bila bahagikan, dipecahkan, ini sebenarnya ayatnya. Suhaili suka makan nasi lemak. Suhaili suka makan mi sup. Jadi untuk gabung dua ayat ini, kita gunakan kata hubung dan. Jadilah ayatnya Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Sama juga contoh ayat kedua, contoh ayat ketiga, contoh ayat keempat. Sama sahaja. Kalau kamu tengok contoh ayat kedua, rumah yang besar itu rumah Fazli. Dalam ayat ini, yang ini merupakan kata hubung. Yang ni kata hubung. Bila ada kata hubung dalam satu-satu ayat,
maka ayat itu ialah ayat majmuk. Ayat itu ialah ayat majmuk. Kalau dipecahkan, inilah jadinya. Dipecahkan jadi ayat tunggal. Rumah itu besar. Rumah itu rumah fazli. Jadi bila kita cantumkan, bila kita gabungkan dengan kata hubung untuk menghasilkan ayat majmuk, maka inilah hasilnya rumah yang besar itu rumah fazli. Samalah contoh ketiga, samalah juga dengan contoh keempat. Contoh ketiga dan empat ni kamu boleh baca sendiri, kamu boleh fahamkan sendiri. Ada banyak kata hubung dalam bahasa Melayu ni, ada banyak, sangat banyak. Kalau nak hurai satu-satu ni, 40 hari video ni pun tak habis. Jadi kita bincang sampai mana boleh je lah, yang mana boleh je lah. Jadi saya harap kalau kamu tak jelas lagi atau kamu tak faham lagi, kamu boleh rujuk nota ni. Boleh rujuk nota ni. Mudah saja ayat majmuk, ayat tunggal ni. Baik. Setelah kamu mendengar penerangan berkaitan ayat tunggal, ayat majmuk, jadi untuk kenal pasti sama ada kamu faham ataupun tidak, nak tahu kita faham ke tak faham ke, kenalah buat latihan. Buat latihan baru kita tahu kita faham ke tak faham tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Baik. Tugasan kamu adalah salin semula latihan ini pada buku pemahaman. Salin semula latihan ini pada buku pemahaman. Salin balik. Salin, kemudian tulis jawapan pada ruangan yang disediakan. Contoh, ayat pertama. Peserta yang pengsan itu bernama Sulaiman. Peserta yang pengsan itu bernama Sulaiman. Baik. Ayat pertama itu ayat tunggal atau ayat majmuk? Tadi saya dah bagi tahu. Salah satu kaedah, salah satu cara untuk kita kenal pasti sama ada ayat itu ayat tunggal atau ayat majmuk adalah dengan tengok pada ayat itu ada ataupun tidak ada kata hubung. Dalam ayat 1 latihan ini, peserta yang pengsan itu bernama Sulaiman. Yang itu kata hubung. Bila ada kata hubung, ayat itu ayat majmuk ke ayat tunggal? Ayat majmuk ke ayat tunggal? Ayat majmuk. Jadi tulis di ruang kosong itu, tulis atas garisan itu ayat majmuk. Ayat 2. Contoh ayat 2. Adik saya suka menonton rancangan kartun. Adik saya suka menonton rancangan kartun. Ada tak kata hubung pada ayat 2 itu? Ada ke tidak? Carilah sendiri. Tulis jawapan pada ruangan yang disediakan. Salin balik Kamu salin semula latihan yang dipaparkan ini. Salin semula semua ke 10 ayat ini, latihan ini salin semula dalam buku pemahaman dan tulis jawapan pada ruang yang disediakan. Tugasan ni mudah saja. Saya harap tak ada masalah lah. Buku pemahaman yang mana belum ambil dari Pondok Jaga, sila berbuat demikian. Baik. Masuk latihan 2. Baik, latihan 2 kalau tadi kamu perlu kenal pasti sama ada ayat itu ayat majmuk atau ayat tunggal.
Latihan 2 ini kamu perlu cantum, kamu perlu gabungkan ayat-ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang telah diberi. Guna kata hubung yang telah diberi itu. Contoh dah dibagi itu. Baik, tengok soalan pertama. Tengok soalan pertama. Ayah membaca surat khabar. Ayah menonton televisyen. Gabungkan kedua-dua ayat ini dengan menggunakan kata hubung sambil. Jadi ayat dia akan bunyi macam mana? Ayah membaca surat khabar sambil menonton televisyen. Gabung saja. Latihan ini pun kamu perlu buat pada buku pemahaman. Salin semula-semua ayat ini, salin semua soalan ini, kemudian salin pada buku pemahaman. Kemudian jawab soalan ini. Buat macam biasa kita buat dalam kelas. Buat macam biasa kita buat dalam kelas. Ini kalau kamu tengok ayat ketiga ni, Arman melayari internet. Ada kesalahan ejaan. Ada kesalahan ejaan di sini, internet. Baik. Internet I ini kamu tukar jadi huruf besar. Internet I itu kata nama khas. Bila kata nama khas, mesti dieja dengan huruf besar pada huruf pertama perkataan tersebut. Jadi tukar. Amran melayari internet. I ni kecil ni, kamu tukar jadi I besar. Saya harap latihan ini pun kamu dapat buat, kamu dapat selesaikan tanpa sebarang masalah. Mudah sahaja latihan pada minggu ini. Kita dah pernah buat dah. Tahun 4, tahun 5. Tahun 3, tahun 4, tahun 5 dah pernah buat dah. Jadi tak mungkin ada masalah dalam binaan ayat tunggal dan juga ayat majmuk ini. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada minggu ini. Jadi saya harap apa yang diterangkan kamu faham, dan saya juga harap semua tugasan yang perlu kamu laksanakan kamu dapat selesaikan dalam masa yang telah ditetapkan. Saya akan maklum bila kamu perlu hantar buku pemahaman kamu ke Pondok Jaga. Tugasan minggu ini hanya ada 2 sahaja. Satu, kamu rakam teks perbualan atau dialog yang kamu pilih itu, rakam, hantar kepada saya melalui WhatsApp. Dan yang kedua, buat latihan, siapkan latihan yang diberi melalui video ini. Latihan tu ada 2. Satu tadi, kenal pasti ayat tunggal ayat majmuk, tulis ayat tunggal ke ayat majmuk. Dan latihan kedua, gabungkan ayat tunggal jadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang telah diberi. Itu sahaja tugasan kamu pada minggu ini. Jadi saya sudahi pembelajaran kita pada minggu ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada sesi pembelajaran minggu hadapan. Terima kasih.